Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton program Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K, pengacara anda pada hari ini, di mana di program ini kami ingin membawa anda bersama-sama menelusuri laluan kerjaya seseorang guru tersebut. Tidak kiralah mereka ini adalah guru-guru di bilik darjah ataupun para pensyarah maupun mereka yang terlibat di bahagian pentadbiran. Satu lagi episod yang saya kira sangat-sangat menarik dan pasti ramai orang ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang bakal kita bincangkan pada hari ini, di mana tajuk kita ialah SSM ke arah melahirkan Olimpian, SSEM menjana pewaris budaya bangsa. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha untuk membangunkan bakat serta menyerlahkan lagi kecenderungan murid telah pun mengambil inisiatif untuk menubuhkan sekolah-sekolah sukan di Malaysia serta sekolah-sekolah seni, dan ini merupakan antara cara untuk memastikan kemenjadian murid yang terhasil dari sistem pendidikan Malaysia yang seimbang dari segi jasmaninya, emosinya, rohani serta intelek. Melalui penubuhan sekolah sukan dan sekolah seni Malaysia, KPM telah berjaya mengasuh bakat-bakat sukan, bakat-bakat seni dalam diri murid-murid sehingga ada yang menjadi atlet, di peringkat antarabangsa, dan telah berjaya mengasuh juga bakat penggiat seni kebangsaan negara di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Untuk membincangkan topik kita pada hari ini, bersama-sama dengan saya tetamu istimewa yang berusaha, Dr. Latif Muhammad, yang merupakan pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Dr. Latif. Terima kasih. Terima kasih Sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru di sini pada hari ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, tajuk kita SSM ke arah melahirkan Olimpian, manakala SSEM menjana pewaris budaya bangsa. Mungkin ramai lagi yang tidak mengetahui apakah itu sekolah sukan, apakah itu sekolah seni. Mungkin Dr. Latif boleh mulakan dengan menceritakan bagaimana bermulanya penubuhan sekolah sukan Malaysia dan juga sekolah seni Malaysia. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Nisa. Sidang penonton yang dihormati sekalian. Sekolah Sukan Malaysia sebenarnya telah bermula pada tahun 1996 dengan tertubuhnya Sekolah Sukan Bukit Jalil Kuala Lumpur. Baik. Jadi asal ini sebenarnya selari dengan dasar sukan negara, iaitu yang menekankan tentang sukan untuk semua. Baik. Jadi di sini semua bermaksud, termasuk juga Kementerian Pendidikan, di mana dikendaki untuk melaksanakan perkara-perkara yang lebih aktif dalam bidang sukan. Jadi bermula dengan Sekolah Sukan Bukit Jalil, seterusnya berkembang kepada 4 lagi sekolah sukan pada masa ini, iaitu pada tahun 1958 Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail di Johor, diikuti dengan pada tahun 2012 iaitu Sekolah Sukan Pahang, dan di Sabah pada tahun 2013 iaitu Sekolah Sukan Malaysia Sabah, dan juga seterusnya di Terengganu iaitu pada tahun 2016 Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Jadi itu ialah untuk sekolah sukan. Sekolah seni pula sebenarnya ialah bermula pada tahun 2007, iaitu bermulanya program kesenian di Sekolah Menengah Kebangsaan Muhammad Khalid Johor, iaitu ialah permulaannya sebelum murid-murid yang belajar di sekolah ini dipindahkan ke Sekolah Seni Malaysia Johor pada tahun 2014. Jadi di sekolah seni ini mereka akan belajar khusus berkaitan dengan kesenian, seterusnya di samping mereka belajar tentang akademik biasalah. Dan daripada sekolah seni Johor dia berkembang kepada sekolah-sekolah seni yang lain. Di antaranya sekarang ni ialah di Sekolah Seni Malaysia Sarawak, yang dahulunya dikenali sebagai dahulunya mereka belajar juga program kesenian ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Haji Upeng pada tahun 2007, dan Sekolah Seni Sarawak itu ditubuhkan pada tahun 2017. Dan di Kuala Lumpur kita ada Sekolah Seni Kuala Lumpur pada tahun 2019, yang dahulunya murid-murid ini mengikuti program kesenian di Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Alam pada tahun 2014. Dan seterusnya ialah Sekolah Seni Malaysia Perak. Ini berbeza sedikit, di mana di Sekolah Seni Malaysia Perak ini ialah menyuraikan murid-murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Muhibah pada tahun 2016, dan seterusnya yang terakhir sekarang ini kita ada juga di Sekolah
Menengah Kebangsaan Elopora Sandakan melaksanakan program kesenian, ya. InsyaAllah, ya, pada masa akan datang akan wujud satu lagi sekolah seni Malaysia di Sabah. Di Sabah, baiklah. Jadi secara ringkas je, bagaimana Doktor boleh jelaskan apakah dia konsep yang dibawakan oleh Sekolah Sukan Malaysia dan juga Sekolah Seni Malaysia? Okey. Jadi sekolah sukan, ya, sebenarnya merupakan sekolah yang menempatkan atlet-atlet, ya, atlet-atlet murid sepenuhnya dalam sukan. Baik. Okey. Jadi ianya adalah diberi penekanan untuk melahirkan atlet-atlet yang akan, ya, dipilih ataupun akan mewakili negara kita dalam pelbagai jenis sukan utama, khususnya sukan Olimpik lah, sudah pastinya, ya. Jadi dekat sini murid-murid ini akan dipilih, ya, di kalangan murid yang terbaik sebagai murid elit, ya, di sekolah sukan ini. Jadi di sini murid-murid ini dipilih bagaimana? Ya. Jadi ada sebahagiannya ialah murid-murid yang telah, ya, dipilih oleh Majlis Sukan Negara, dan sebahagiannya adalah dipilih di kalangan murid-murid yang lain, tetapi mereka mesti melalui, ya, satu proses yang kita kenali sebagai proses proses pengenal pastian bakat ataupun TID, ya, iaitu talent identification. Jadi dekat sini mereka akan dilihat mereka berupaya sebelum mereka ditempatkan di Sekolah Sukan Malaysia. Di sekolah seni pula ada sedikit perbezaannya lah. Ya, di mana murid-murid, bukan semua murid boleh masuk, tapi murid-murid ini yang berbakat akan dikenal pasti dahulu dalam proses yang dikenali sebagai sesi selahan seni. Jadi murid-murid itu akan dikenal pasti mereka ada bakat, dan seterusnya mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah seni di seluruh negara, dan disitulah mereka akan diasuh, ya, untuk menggilap bakat-bakat mereka di bidang seni. Ya. Sebenarnya ramai di luar sana yang mungkin berminat nak menyertai sekolah sukan dan juga sekolah seni Malaysia. Banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan penonton-penonton di Didik TV KPM. Tetapi sebelum itu, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Masih bersama kami di Bina Upaya Guru Didik TV KPM membincangkan serba sedikit berkenaan dengan Sekolah Sukan Malaysia dan juga Sekolah Seni Malaysia. Bersama-sama saya yang berusaha Dr. Latif Muhammad yang merupakan pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian KPM. Jadi kita dimaklumkan bahawa tenaga pengajar di Sekolah Sukan dan juga Sekolah Seni digelar sebagai jurulatih. Jadi sejauh mana peranan serta kepentingan jurulatih-jurulatih di Sekolah Sukan dan Sekolah Seni, dan bagaimana sekiranya ada yang berminat nak menjadi jurulatih di Sekolah Sukan serta Sekolah Seni, Doktor? Okey, peranan jurulatih. Sebenarnya peranan jurulatih ini sama dengan guru juga. Ya, di mana mereka adalah bertindak sebagai guru, cuma mereka akan melatih murid-murid. Ya. Jadi di Sekolah Sukan dekat Sekolah Seni peranan dia sama, kepentingannya sama. Ya. Jadi oleh itu mereka mempunyai peranan yang berbeza begitu untuk melatih. Jadi mereka perlukan skill kepada mereka. Jadi jurulatih di bidang sukan ialah jurulatih yang telah diiktiraf oleh Majlis Sukan Negara, dan juga jurulatih di bidang seni ialah jurulatih yang mempunyai skill daripada segi, ya, keupayaan kesenian mereka, termasuklah seperti seni lukis, penggiat seni dan sebagainya, teater dan sebagainya, ya. Jadi KPM mengalu-alukanlah kepada semua yang ingin menjadi, ya, jurulatih di Sekolah Sukan dan juga Sekolah Seni. Jadi apa yang penting ialah jurulatih mestilah memberi komitmen, ya. Kerana komitmen mereka itu sangat perlu untuk melatih murid-murid sama ada di sekolah sukan ataupun di sekolah seni, ya. Jadi mereka perlu memohon kepada pihak KPM sama ada di bahagian sukan, kurikulum dan kesenian, ataupun mereka juga boleh memohon kepada sekolah sukan dan dekat sekolah seni. Apa yang penting ialah apa yang mereka ada. Jadi untuk jurulatih sukan, mereka perlulah ada berkenaan dengan sijil sains sukan, kelayakan mereka, dan juga sijil spesifik yang dikeluarkan oleh badan-badan yang tertentu. Tapi di sekolah seni mereka perlu mempunyai ijazah, ya, dalam bidang kesenian, dan juga mereka juga ialah penggiat
seni. Penggiat seni. Penggiat seni. Mereka yang dekat dengan industri sesuai untuk melatih mereka menjadi pelapis seterusnya pula. Jadi adakah terdapat latihan-latihan tertentu kepada jurulatih sekolah seni dan sekolah sukan ini untuk memantapkan lagi pengetahuan dan juga skill mereka bagi memastikan murid-murid ini mendapatkan sesi pengajaran yang optimum di sekolah seni dan juga sekolah sukan? Ya, sudah pastinya. Apabila mereka masuk, jurulatih masuk, mereka telah ada asas. Mereka telah ada asas berkenaan dengan apakah yang ada pada seorang jurulatih sukan dan jurulatih seni. Di peringkat apabila mereka telah masuk, kita akan adakan pelbagai latihan untuk mereka dengan kerjasama pihak-pihak yang tertentu. Contohnya untuk jurulatih sukan, kita akan bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara dan juga badan-badan yang tertentu untuk mempertekadkan tentang keupayaan mereka untuk melatih murid-murid sukan supaya murid-murid ini boleh seterusnya untuk menjadi pelapis pada masa akan datang. Begitu juga di bidang seni, kita sentiasa bekerjasama dengan badan-badan kesenian seperti Aswara dan juga universiti-universiti tersohor di negara kita yang menjalankan seni seperti UiTM dan juga UPSR. Baik, saya pasti ramai antara lepasan-lepasan jurusan-jurusan bidang kesenian dan juga sukan untuk berminat untuk menjadi jurulatih. Orang kata apa sebagai langkah seterusnya dalam bidang kerjaya. Menyebut mengenai bidang kerjaya, apakah dia laluan kerjaya bagi seseorang jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia dan juga Sekolah Seni Malaysia? Ya. Seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa jurulatih ini sama juga seperti guru-guru kita. Cuma nama dia jurulatih. Tapi konsepnya sama. Oleh kerana sama, jadi kita lihat bahawa dia bersama dengan guru lain mengikut pelan pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 dan 2025, di mana kita gariskan dekat situ bahawa guru-guru yang terlibat itu dia mempunyai laluan kerjaya. Jadi sudah pastinya untuk guru-guru yang menjadi jurulatih, mereka juga ada laluan khusus seperti jurulatih cemerlang dalam sukan dan jurulatih cemerlang dalam seni. Jadi itu ialah laluan kerjaya di mana jurulatih cemerlang ini sebenarnya dia boleh memendekkan tahap keupayaan mereka dari segi kerjaya. Mereka boleh naik pangkat lebih cepat dan mereka boleh diiktiraf dengan lebih baik. Lebih baik lagi. Saya pasti ramai yang sebenarnya tertanya-tanya, adakah untuk menjadi jurulatih di Sekolah Seni Malaysia contohnya, adakah mereka perlu ada pengiktirafan seperti lepasan jurusan bidang-bidang kesenian di universiti-universiti di Malaysia, ataupun mereka yang tidak mempunyai CJ tertentu boleh memohon? Secara prinsipnya mereka mesti malah mempunyai kelayakan asas. Baik, kelayakan asas. Iaitu mereka ialah kelulusan ijazah sarjana daripada universiti tempatan untuk seni ini, kerana mereka mestilah ada basic untuk melatih. Dan apabila mereka telah masuk di dalam sistem, Kementerian Pendidikan akan menganjurkan tentang pelbagai khusus dengan kerjasama pihak-pihak tertentu. Mungkin ada peluang bagi mereka untuk mendapatkan sijil tertentu. Adakah peluang ini terbuka ataupun sebenarnya ianya khusus untuk mereka yang telah pun mengikuti jurusan-jurusan ini di universiti di Malaysia? Dia bergantung kepada keadaan dia. Sekiranya mereka sebenarnya ialah telah masuk dalam sistem pendidikan, jadi mereka boleh memperkembangkan tentang ilmu mereka. Tidak semestinya apa yang dianjurkan oleh kementerian. Mereka juga boleh memohon pelbagai peringkat khusus kerana ia akan mengupayakan jurulatih itu sendiri, dan seterusnya apa yang ada pada diri mereka, mereka boleh ketengahkan kepada anak-anak didik mereka di sekolah. Baiklah, diharapkan jelas tentang penjelasan daripada Dr. Latif berkaitan dengan laluan kerjaya bagi seorang jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia dan juga Sekolah Seni Malaysia. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Secara amnya kami membincangkan mengenai laluan kerjaya jurulatih-jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia dan Sekolah Seni Malaysia. Saya pasti doktor banyak kejayaan yang telah dicapai oleh jurulatih-jurulatih di kedua-dua sekolah sukan dan juga sekolah seni, membawa atlet-atlet dan juga pelapis-pelapis seni di Malaysia. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa antara kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh para jurulatih yang kita bincangkan pada hari ini.
Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Memang banyak kejayaan-kejayaan ini. Jadi kalau nak kita bincangkan memang terlalu panjang. Jadi saya akan cuba ringkas dan padatkan tentang kejayaan-kejayaan utama Cuma saya nak tegaskan dekat sini sebenarnya ialah kejayaan jurulatih ini sebenarnya diukur dari pelbagai sudut. Antaranya ialah dengan kejayaan-kejayaan murid itu sendiri di mana mereka dapat berjaya, berapa banyak pingat yang dihasilkan dan sebagainya kerana kejayaan murid itu melambangkan kejayaan jurulatih. Jadi sebagai contoh kita ambil di Sekolah Sukan Negeri di Sekolah Sukan Malaysia Jadi Sekolah Sukan Malaysia jadi kalau kita lihat bahawa di pelbagai peringkat sama ada di peringkat sukan SEA, sukan Commonwealth ataupun sukan Olimpik semua sekali ialah didominasi oleh atlet-atlet yang dulu asalnya daripada sekolah sukan. Jadi kalau di sekolah sukan itu sendiri mereka kebanyakannya ialah memasuki sehingga ke tahap sukan SEA, kemudian di sukan-sukan yang lain itu ialah bekas-bekas murid daripada sekolah sukan. Jadi sebagai contoh di sukan SEA Hanoi yang berlangsung pada tahun 2021 seramai 15 atlet sekolah sukan telah menyertai 10 jenis sukan dan telah menyumbang sebanyak 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Dan sebelum itu di sukan SEA di Filipina tahun 2019 seramai 24 atlet telah menyertai 15 jenis sukan dan telah menyumbang 5 pingat emas, 4 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Dan yang paling bersejarah sekali ialah apabila dilaksanakan sukan SEA pada tahun 2017 di Kuala Lumpur. Pada waktu itu 54 orang atlet sekolah sukan telah menyertai 16 jenis sukan dan telah menyumbang sebanyak 18 pingat emas, 10 pingat perak dan 6 gangsa. Jadi itu yang kita lihat bagaimana kejayaan-kejayaan jurulatih kita. Jadi jurulatih ini akan melihat tentang perkara tersebut. Jadi di sekolah seni pula, kalau kita lihat tadi sekolah sukan, mungkin sedikit di sekolah seni. Sekolah seni sebenarnya ialah ada banyak juga kejayaan-kejayaan di peringkat antarabangsa. Kalau kita lihat anak-anak kita di sekolah seni pernah mencapai kejayaan menerima sertifikat merit arts di 20th International Foundation for Art and Culture FAC di Jepun pada tahun 2020. Dan juga telah mencapai pingat emas dalam kategori tarian di Festival Seni dan Kebudayaan Belia Antarabangsa di Nanjing, China pada tahun 2019. Jadi itu ialah di antara kejayaan-kejayaan yang pernah dicapai untuk murid yang menggambarkan bahawa kejayaan jurulatih sukan dan jurulatih seni. Saya pasti banyak lagi kejayaan yang boleh dikongsi, tapi takut sampai esok pula episod kita hari ini, Doktor. Jadi ke mana hala tuju jurulatih-jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia dan juga Sekolah Seni Malaysia ni, Doktor? Okey. Jadi hala tuju itu sebenarnya ialah berasaskan konsep ataupun prinsip yang kita tegakkan di sekolah sukan dan sekolah seni. Di mana Sekolah Sukan Malaysia ialah ke arah melahirkan Olimpian. Jadi oleh itu sudah pasti untuk melahirkan Olimpian memerlukan masa yang panjang. Jadi anak-anak kita itu dididik seawal daripada tingkatan 1 sehingga pra-universiti di peringkat sekolah sukan. Masih yang begitu muda. Ada juga setengah-setengah sukan itu di tahun 5 lagi mereka telah masuk ke sekolah sukan. Jadi perancangan telah ditetapkan. Jadi jurulatih akan melaksanakan perancangan-perancangan tersebut. Jadi itu hala tuju telah ditetapkan di peringkat kementerian. Dan bagi jurulatih seni pula konsep yang kita nak lekas ialah sekolah seni ke arah menjana pewaris budaya bangsa. Jadi dekat situlah jurulatih itu telah diberikan perancangan mereka dan mereka melaksanakan semuanya mengikut apa yang sepatutnya, melihat tentang pergerakan dan sebagainya untuk memastikan bahawa anak-anak didik di sekolah seni itu berjaya dengan sempurna. Baiklah, memandangkan kita telah pun tiba di penghujung episod kita pada hari ini, serba sedikitlah saya nak tahu daripada Dr. Latif, harapan Dr. terhadap jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia dan juga Sekolah Seni Malaysia seluruh negara. Harapan sangat besar jadi kepada anda sebagai jurulatih semua jadi saya mengharapkan bahawa jurulatih sama ada dalam bidang seni ataupun bidang sukan sudah mestinya mereka mesti melaksanakan apa yang dirancang. Apa tujuannya? Ialah untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan. Harapan ini bukan sahaja harapan saya tapi malah harapan daripada ibu bapa, harapan daripada sekolah, juga harapan daripada murid-murid sendiri itu. Jadi saya mengharapkan jurulatih sekalian pastikan bahawa anda melaksanakan seperti apa yang dirancang
untuk memastikan bahawa ianya dapat merealisasikan cita-cita murid dan juga hasrat jurulatih itu sendiri. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada yang berusaha Dr. Latif Muhammad sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini membincangkan topik kita SSM ke arah melahirkan Olimpian, SSEM menjana pewaris budaya bangsa. Diharapkan apa yang kami bincangkan pada hari ini memberi manfaat dan juga penjelasan terhadap topik laluan kerjaya seorang jurulatih di Sekolah Seni Malaysia dan Sekolah Sukan Malaysia. Terima kasih sekali lagi Dr. Latif. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih penonton saluran Didik TV KPM. Saya akan berjumpa anda lagi di episod akan datang Bina Upaya Guru. Saya Nisa K. Assalamualaikum dan salam sejahtera.